Oke, kita tunggu dulu. Masih ada lagi ramai yang masuk. Kita tunggu dulu sekejap. Oke. 5 menit lah, enggak. Sekarang sudah 4 menit. Oke lah, 11 menit sudah kan? Kita mulai lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta maaf lah minggu lepas tidak dapat berkelas, itu ada hal. Jadi hari minggu ini kita sambung macam biasa, sambung bab 2, subtopik 2.6. Oke. Mengenai makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Oke. Jadi nanti kalau ada yang masuk nanti yang mau masuk, kalau ibu tidak perasan, kamu beritahulah. Oke. Mana tutup slide. Oke. Nota slide ni ada sudah di share hari itu kan, masuk dalam grup 2 minggu lepas kah. Saat kita masuk bab 2 dalam bentuk PDF, kamu boleh refer situ lah. Ya, kalau siapa ada buku teks pun boleh pakai sebab ini diambil daripada buku teks. Jadi dalam subtopik 2.6 ni macam biasa. Kalau bab 2 ni banyak bercerita lah kan. Dia punya konten dia, banyak fakta dan banyak membaca sebagai pengetahuan. Okay. Jadi kalau kalau diikutkan kira agak membosankan jugalah. Tak banyak perlu dibaca. Kalau buku teks yang mau baca, memang bosan, memang sampai tidur ni. Okay, baru 2-3 ayat ataupun satu muka surat, mengantuk je. Ayat-ayatnya ni panjang-panjang. Okay. Jadi dalam slide ni mungkin ada pendek-pendek sikit lah, dia ambil segi penting. Okay. Jadi kita tengok yang pertama dalam subtopik ke-6 dalam bab 2 ni. Apa sebenarnya? Okay. First tentang makanan kesihatan. Ada orang masuk. Okay. Admit all. Okay. Makanan kesihatan. Apa benda yang dikatakan sebagai makanan kesihatan? Okay. Kita sebut-sebut makanan kesihatan, tapi kita tidak tahu apa benda yang dikatakan sebagai makanan kesihatan. Adakah makanan yang kita ambil setiap hari, yang dihidangkan di rumah ataupun yang kita makan, kita order di restoran, itu sudah dikatakan sebagai makanan yang sihat. Jadi kita tengoklah di dalam
topik hari ini. Okey. Makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal. Gizi apa gizi ni? Gizi normal ni anulah apa? Macam piramid makanan itulah yang kita ambil secara seimbang, okey. Yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Okey. Dalam kita punya piramid makanan tu ada bahagian-bahagiannya kan. Yang paling bawah banyak, kemudian paling ujung atas sekali paling kurang, iaitu lemak lah yang paling kurang diambil. Okay, dan dia mestilah tidak mempunyai bahan kimia. Makanan yang tidak mempunyai bahan kimia. Adakah makanan yang tidak mempunyai bahan kimia? Selalunya bila sudah dimasak, diproses, kita order terutamanya di restoran-restoran, actually ada bahan-bahan penambah sudah yang ditambah. Dan bahan-bahan penambah ni kita sudah bincangkan hari itu di topik yang sebelum ni tentang pengawet, perisa, ajinomoto tu perisa, garam, itu semua tu adalah bahan kimia lah, maksudnya bahan tambahan. Jadi macam mana kita mau dapatkan makanan yang betul-betul sihat? Makanan yang betul-betul sihat maksudnya tanpa ada penambah perisa, garam, ajinomoto semua tidak tambah. Jadi apa rasa makanan kita? Jadi kita punya makanan tu akan jadi rasa tawar lah kan, tidak sedap kan. Tapi itulah yang dikatakan sebagai makanan kesihatan. Tapi mana siapa lah tahan makanan gitu kan? Yang tawar tu mesti kita ada rasa kan. Jadi mungkin kuantitinya mungkin kita boleh kurangkan lah sedikit lah, mungkin kita boleh tambah sedikit bahan perisa supaya ada tambah apa, menaikkan selera memakan kan, berbanding kita makan yang tawar. Bukan kalau kamu order di restoran, kalau tawar kamu boleh komplain kan. Jadi perlunya ada juga penambah perisa itulah. Tapi yang dikatakan sebagai makanan kesihatan ni, itulah yang tidak mempunyai bahan kimia. Itu yang dimaksudkannya. Bolehkah? Ada yang masuk. Okey. Lagi. Okey. So, ulang sekali lagi yang baru masuk tu, makanan kesihatan adalah makanan yang kita ambil dalam gizi seimbang, gizi normal kita, okay, dan tidak mempunyai bahan kimia. Maksudnya tidak mempunyai bahan kimia ni tidak ada penambah perisa lah. Tidak ada garam, tidak ada ajinomoto, memang tawar habislah. Okay. Tapi memang kita memang tidak tahan lah kalau makan begitu setiap hari, tawar-tawar tu. Okay. Tapi dia adalah yang sihat untuk tubuh badan. Tapi memang tidak sedap lah kan. Mestilah kita mau yang sedap. Jadi tambahlah sikit perisa. Okay. Ada lagi? Ya, betul. Dalam PDPR tu cikgu lambat, kamu lagi lambat. Kalau di kelas lagi lah cikgu lambat, ada lagi yang baru masuk. Kalau pergi tandas lah, pergi ambil air lah. Ya Allah Akbar. Okay. Alright, okay. Biar dulu. Berkali ulang dah. Antara isu berkaitan dengan makanan kesihatan termasuklah kebolehdapatan makanan kesihatan. Maksudnya macam mana kita mau dapatkan makanan kesihatan? Boleh je pun. Bukannya perlu kita tambah perisa pun. Masak di rumah sendiri, masak nasi. Masak sayur semua main rebus. Tidak ada campur bahan-bahan lain. Tidak ada garam, tidak ada ajinomoto, main itu je lah. Ataupun makan ulam jaga. Okay. Harga makanan kesihatan yang tinggi. Ya betul juga. Ada kalau siapa macam Cikgu Kurnia hari tu, dia buat diet lah. Diet ni yang jenis yang tanpa gula, yang dia tidak mau makan gula, dia tidak mau ambil bahan gula, karbohidrat pun dia mau kurangkan yang menurunkan berat badan dia. Dan dia ada beli, sebab tu badan kita ni perlukan tenaga, dan sumber tenaga utama kita adalah karbohidrat. Dan masa cikgu ini, kisah benar ni, cikgu K punya berat badan time tu, Masya Allah. So dia buat diet, dan dia perlukan tenaga juga, iaitu karbohidrat. Jadi dia beli makanan kesihatan yang ada zat karbohidrat, tapi yang sihat. Karbohidrat yang ada yang biasa-biasa itu yang membuatkan tubuh badan kita mempunyai kandungan gula yang lebih bertambah. Jadi masa cikgu kurangkan diet tu, dia tidak mau pengambilan gula yang banyak. Dia mau kurangkan. Sebab gula yang membuatkan tubuh badan kita cepat naik berat badan. Certain orang lah. Kebanyakan orang
gula, pengambilan gula yang banyak akan menyebabkan satu, kalau terlampau banyak jadi kencing manis lah. Tapi kalau tidak dapat kencing manis, dia akan tukar jadi lemak. Dia tukar jadi lemak, maksudnya menambahkan berat badan. Kalau gula kan. Dan sebilangan kecil orang, walaupun dia ada ambil karbohidrat yang banyak, gula apa semua, tapi dia maintain. Contohnya macam yang bercakap sekarang ni lah. Makan macam mana pun begini juga, tidak juga pandai naik berat badan. Begini je lah. Okay? Jadi itu cerita dia, bila cikgu K order karbohidrat dia macam apa ya? Sumber karbohidrat lah, sumber karbohidrat tepung tak silap, tepung ke beras tak ingat. Okay? Memang harga dia mahal. Okay, jadi dari segi makanan kesihatan jenis yang begitu dia harga dia tinggi. Kaedah pemprosesan, okay, untuk dapatkan sumber yang sihat, dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Okay, bahan kimia ada juga gunakan, tapi dia lebih sihatlah. Isu berkaitan untuk makanan kesihatan ini, bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. So, untuk makanan yang sihat, dia tidak boleh ada bahan kimia. Jadi itulah isu yang dibincangkan lah dalam pemakanan kesihatan. Dia mesti tidak boleh ada bahan kimia dalam pemprosesan makanan tersebut. Okay. Yep. Okay, dah masuk. Umai pun masuk. Menjadi memana kan ni lambat. Slide. Okay. Okay, itu dia. Okay, itu tadi makanan kesihatan. Suplemen, apa pula suplemen? Okay, suplemen. Bila sebut suplemen, terus dalam otak kita, vitamin, apa lagi? Vitamin lah, okay, bahan-bahan tambahan makanan. Suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul dan pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Okay. Macam contoh, ada yang mau tambah berat badan, dia pun carilah di farmasi, vitamin lah, protein lah, macam-macam lah. Okay. Yang mau turunkan berat badan tu sama juga, carilah suplemen yang kuruskan berat badan. Ada yang makan vitamin pil ke kapsul untuk bisa hilang selera makan supaya tidak lapar, ataupun ada kapsul yang boleh dia makan kapsul tu ubat tu sentiasa rasa kenyang. Macam itulah ceritanya. Okay. Apa lagi? Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan tinggi. Maksudnya kuantiti yang kecil. Zat macam contoh roti, keping roti, itu karbohidrat. Nah, bila kamu tengok keping roti itu adalah satu kuantiti yang besar lah, jumlah karbohidrat dia tu, satu keping roti. Dalam suplemen, jumlah karbohidrat di dalam tu, kuantiti itu kecil. Tapi maksudnya berkepekatan tinggi tu, maksudnya kemana? Kepekatan tinggi, macam mana dia faham? Berkepekatan tinggi, macam mana ya? Amount. Okay. Keping roti kamu nampak dengan mata kasar, itu adalah roti dan itulah jumlah karbohidrat dia, kuantiti karbohidrat dia dalam sekeping roti. Dalam suplemen kecil, dia ubat kecil. Jadi kuantiti karbohidrat itu kecil, tapi kandungannya tu, kandungan nutrien karbohidrat di dalam kapsul tu tinggi, berkepekatan tinggi. Maksudnya kandungan lah, kandungan karbohidrat di dalam kapsul, dalam pil yang dikatakan ada karbohidrat itu, dia berkepekatan tinggi. Kandungannya tu kandungan karbohidrat di dalam kapsul tu tinggi, banyak lah. Okay? Tapi dalam kalau kamu tengok kapsul tu kecil. Kecil. Jadi maksud dia di situ kuantiti dia kecil, tapi zat karbohidrat di dalam pil itu tinggi. Banyak. Berbanding sekeping karbohidrat, sekeping roti yang kamu nampak tu, sekeping roti yang kamu nampak besar kan sekeping kan. Kamu nampak dengan mata kasar, jumlah karbohidrat itu memang
kuantiti dia besar, sekeping. Berbanding kapsul kecil. Kamu bandingkanlah sekeping roti, karbohidrat, dan pil yang mempunyai zat karbohidrat juga kecil. Satu lagi besar. Jadi kuantiti karbohidrat yang kamu nampak pada sekeping roti banyak berbanding kuantiti karbohidrat yang kamu nampak pada kapsul sedikit, kecil. Tapi zat dia ataupun kandungan karbohidrat di dalam pil itu sendiri lebih banyak, lebih besar berbanding karbohidrat yang ada pada roti tersebut. Itu maksud dia lah. Okey, tidak. Ada yang mau masuk? Ya. Okey, harap kamu dapat tangkap lah apa yang dimaksudkan tadi. So, apakah apa? Gantung. Aduh, apakah? Gitu kan? Aduh, antara isu berkaitan dengan suplemen kesihatan termasuklah pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Okey. Isulah. Oleh sebab keperluan badan seorang individu berubah-ubah. Dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepatnya. Itulah kita punya kehidupan seharian ini, kita punya keperluan nutrien tidak fix, tidak tetap. Ada hari ini contoh, mungkin kita weak, kita lemah. Mungkin sebab kekurangan karbohidrat, kekurangan tenaga, kekurangan sumber lemak. Jadi kita perlu ambil lebih dan konten lebih pada ketika itu. Keesokan harinya cukup. Tapi macam ada kurang sihat sikit. Mungkin kita kena sesama apa semua, artinya kita kurang vitamin C dan sebagainya. Lain-lain. Setiap hari dia berubah-ubah. Keadaan kita punya keperluan, suplemen. Jadi sukar untuk ditentukan dengan tepat lah. Okay. Jadi hasilnya pengambilan suplemen kesihatan yang berkurang atau berlebihan sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk kepada pengguna. Itu saja. Okay. Kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Dia akan memberikan kesan buruk pada pengguna di dalam tempoh masa yang panjang, tempoh masa yang lama lah, okay, yang panjang lah maksudnya. Okey, itu saja pasal suplemen. Kemudian dasar keselamatan makanan kebangsaan, ini peraturan-peraturan ini. Okey. Okey, ini pun sebagai pengetahuan, kalau keluar dalam SPM pun dalam objektif lah, struktur dalam paper tu sangat jarang lah ditemui soalan-soalan yang beginian. Okay. Dasar keselamatan makanan kebangsaan dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan makanan. Bahasa Melayu kita belajar. Okay. Dasar ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada, inilah poin utama dia. Kenapa dasar ini dibentuk? Untuk melindungi orang awam daripada apa? Risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan, keracunan makanan. Nah, kita ada order makanan di restoran contoh dia, keracunan makanan. Jadi kita ada hak untuk menyaman ataupun melaporkanlah kepada orang yang bertanggungjawab lah, polis ke, sebagai kesihatan ke, bahawa kamu keracunan makanan di restoran ini. Kamu boleh lapor. Okay. Itu dapat pampasan lah, bayar ganti rugi juga sebab kamu kesihatan kamu terjejas. Makanan kesihatan dan suplemen kesihatan kehidupan seterusnya apa ni? Melindungi orang daripada makanan kesihatan dan suplemen kesihatan yang tiruan. Kamu beli, contohnya kamu mau apa? Mau kurus lah, mau turunkan berat badan. Itu order online ni. Tahu-taunya tiruan. Ya tiruan. Patutnya jadi kurus, tiba-tiba kamu jadi gemuk. Obesity jadinya. Jadi itulah. Jadi maksud dia dasar ni, keselamatan ni, dia melindungilah. Kamu boleh ambil tindakan kepada yang syarikat yang menjual suplemen tiruan tu. Sebab patutnya kamu jadi kurus, bila kamu order tu, iklan tu patutnya jadi kurus. Tapi bila kamu makan, kamu jadi gemuk. Jadi boleh ambil tindakan lah. Seterusnya dasar ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Dasar keselamatan juga untuk menggalakkan lah urusan jual beli makanan tempatan dan juga antarabangsa. Okay. So untuk ini memang banyak fakta je lah, banyak baca je lah, okay, sebagai pengetahuan. Okay.
Betul ni. Okey. Masih lagi dasar keselamatan makanan kebangsaan. Pihak berkuasa kawalan dadah diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen. Suplemen ni kan pil, vitamin, apa lagi, kapsul. Jadi dia, semua benda ni dia ubat-ubatan. Dan di situ dasar keselamatan makanan kebangsaan memilihlah untuk memberikan kuasa kepada kawalan dadah. Okey, untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Takut kalau tidak didaftarkan, ubat tu nanti ada kandungan dadah yang berlebihan. Contoh ketum, daun ketum kan. Asalnya dia herba, okey. Tapi bila tidak dikawal, orang salah guna. Jadi kesannya tu menyebabkan khayal. Macam-macam dadah lah. Dia hayal yang berlebihan. Sebab disalahgunakan, diambil dalam kuantiti yang berlebihan. Itu tanpa kawalan. Jadi that's why kadang ketum diharamkan. Maksudnya dikawal lah. Pihak berkuasa kawalan dadah, dia akan kawal. Siapa yang ada menanam benda ni, dia akan dia akan datang lah, dia akan cek sama ada apa tujuan dia tanam apa semua, dikawal. Tidak boleh suka hati. Kalau dulu dia ada kes, ada isu. Tapi bila ada isu, itulah halnya. Asalnya dia adalah ubat tradisional. Okay. Jadi itu dasar keselamatan. Pelekat dengan label dan kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Seperti dalam gambar ni lah, slide ni, gambar botol 23. Contoh label dan kod QR. Ini suplemen kesihatan yang diluluskan oleh KKM. Mesti ada, itulah diluluskan oleh KKM. Kalau tiada tu, kalau beli ubat suplemen vitamin, tidak ada perkataan diluluskan oleh KKM, hati-hatilah. Takut dia satu, mungkin dia akan memberikan kesan buruk lah, kesan menjejaskan kamu punya kesihatan, bukan sekarang, tapi di masa akan datang. Jangka masa panjang, dia bukan bertindak balas dan kesan dia di masa yang panjang, di masa hadapan lah. Mungkin sekarang ni mungkin kamu muda, 20 lebih gitu, contoh 18, 17, kamu ambil suplemen yang laki-laki ni pula selalu pergi gym, mau bentuk otot muscle, ambil protein, ambil vitamin apa semua. Lepas tu vitamin tu pula tidak ada diluluskan, tidak ada label lah, tidak ada QR code yang diluluskan oleh KKM, makan benda cukup baiknya. Mungkin sekarang okey lah, nampak sebab kamu masih muda, daya tahan kamu kuat. Jadi memang betul, baguslah ubat ni, bagusan. Jadi, bila kamu naik umur sampai letaklah 40, 30, start sudah kamu rasa ada sendi-sendi yang sakit lah, apalah. Last, ada masalah dengan dengan tulang, itulah. Tapi time tu kamu sudah tidak ingat, sudah tidak tahu bahawa itu adalah kesan daripada pengambilan suplemen kamu semasa kamu muda yang tidak diluluskan oleh KKM. Itu contoh dia lah. Okay. So hati-hati. Selain wujudnya label dan kod QR, penekanan juga perlu diberi terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Selain wujudnya label dan kod QR dalam dasar keselamatan inilah. Jadi penekanan juga perlu diberi terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Maksudnya kita sebagai pengguna, kita sedar bahawa kita ada hak kita terhadap setiap produk yang kita beli ataupun kita guna. Kalau dia memberi kesan yang baik, okeylah. Kalau dia memberi kesan yang buruk, kita ada hak yang kita tahu apa yang perlu kita lakukan buat melalui dasar keselamatan makanan kebangsaan. Okey, banyak cerita pasal ni. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan. Ini dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Iklan lah. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian. Okay. Jadi bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan, Kerajaan Malaysia mengawal mutu makanan melalui Akta Makanan 1983. Okay. Daripada iklan dan kaedah pemasaran sering mengelirukan pengguna kita lah, selalu keliru. Kita mudah terpengaruh, bagus dan jadi kadang-kadang daripada iklan tu yang menarik perhatian kita untuk membeli,
daripada iklan tu sebenarnya dia dia terlampau overclaim. Dia overclaim dengan produk dia tu konon sangat bagus lah. Okay. Padahal dia tak sampai bagus sangat pun. Tapi dia claim, wow, produk kayangan. Itulah dia claim. Kualiti sangat bagus. Makan hari ini, besok kau boleh jadi muda umur 17 tahun. Umur sudah 70 tahun. Tapi bila kau makan produk ini, contoh iklan lah. Kau makan produk ini, besok kau mesti akan jadi awet muda. Terus jadi macam 17 tahun. Itu melampau lah kan. Okay. Itu overclaim namanya. Okay. Iklan. Jadi kita boleh, betul ke ni? Aku betul ke repot ni? Makan ubat ni boleh jadi muda 17 tahun. Bagus, mau belilah. Order lah. Kalau jangan tipu. Kayaknya bukannya tambah muda, meninggal terus. Contoh lah. Tapi kalau meninggal habis macam mana? Kita mau membuat tuntutan pempasan. Itulah bahayanya. Okay. Jadi kita ada keselamatan yang melindungi lah dari kebajikan supaya kita tidak mudah tertipu. Dan ada kongsikan sedikit cerita kisah benar di Shopee ni, tapi ini bukan pasal makanan, tapi dia produk item, dia barang. Okay. Adalah hamba Allah ni yang berhati mulia, dia order barang kan. Dia order barang. Dalam iklan tu, ini gara-gara iklannya ni, iklan tu dia kata dia jual by pay. Maksudnya pay sepasang. Sepasang. Harga RM43 something lah. Okay? Sepasang pay ya. Bila pay maksudnya sepasang, 2 biji lah kan. 2 piece. Okay? Jadi bila sampai barang yang sampai hanya 1 biji, 1 piece. Dalam kaedah pengiklanan dia tu dia kata sold by pay, jual dengan sepasang dengan harga asalnya RM99. Dia potong RM43 dia letak. Maksudnya itu dia punya iklan lah. Maksudnya dia bagi diskaun lah sudah kan. Harga asal RM99 sepasang. Tapi dalam iklan tu harga RM43 pay sepasang, yang RM99 dia potong. Jadi bila sampai barang 1 biji saja. Jadi di situ menunjukkan iklan, daya penarik dia untuk orang beli. Harga yang mahal untuk sepasang RM99 telah dipotong pergi RM43. Actually sebenarnya niat dia tu mau jual memang 1 biji dengan harga RM43. Jadi kalau orang beli 2 lebih kurang lah. Kalau beli 2 jadi dalam something dalam 80 lebih lah paling berapa ringgit je kan, yang dia punya less pun kan. Harga asal RM99. Jadi kalau dia jual sebiji saja dengan harga RM43, kalau orang beli 2 jadi dalam RM86 lah. Beza berapa ringgit dia pun. Dia ada dapat diskaun lah. Cuma sekarang dia lupa. Iklan dia tu dia lupa untuk potong pay. Bila dia sebut pay bermaksud sepasang. Dia mesti kirim sepasang. Dia tidak boleh hantar 1 biji. Jadi di situ dia sudah cuba mengelirukan pengguna lah. Jadi pengguna ni pun dapat 1 biji. Marahlah pengguna ni. Apa hal? Siap beritahu lah. Do you know what it means by pay? Pay means 2 piece. Speaking penonton dia. Okay. Jadi tidak respon. Artinya dia sudah memang seller, memang dia niatnya memang begitulah. Dia mau jual 1 biji. Cuma iklannya tu dia lupa buang itu pay. Jadi saya silap orang. Kalau orang lain yang tidak peduli memang untunglah dia. Tapi dia silap orang yang dia kasih kena ni ada knowledge sedikit, dia lawan. Agak sebulan juga lah, sebulan dengan Shopee agent Shopee lah dalam tu. Masuk campur sudah, bincang. Dan akhirnya 2 hari lepas pengguna tadi tu berjaya dapat semula dia punya bayaran lah. 1, dapat balik RM43. 1. Yang kedua, untung pengguna lagi. Barang tadi tu yang dia sudah kirim sebiji tu, dia tidak kirim balik, dia tidak return. Dia simpan, dia pakai. Yang dia bagi, dia return balik yang dia bagi adalah yang rosak punya. Padanlah muka yang si penipu tu. Seller tu penipu kan. Padanlah muka dia terima lah yang rosak. Padan muka dia. Jadi sekarang yang untung pengguna yang bijak tadi. Jadi kena jadi bijak lah.
dia minta kirim balik barang dia konon. Siapa tu dia menipu, dia tipu dan dia kena tipu balik padan muka dia. Itulah akibatnya. Jadi sekarang pengguna tu guna balik duit yang dia dapat, order balik yang baru di kedai yang lain dalam Shopee lah untuk dapatkan balik satu biji lagi benda. Dia mesti sepasang baru boleh guna tu barang, baru boleh berfungsi dengan baik lah. Kalau satu saja dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Okay. Macam cerita cikgu sendiri yang alami je kan, tahu-tahu je kan. Okay. Jadi itulah tu antara selingan lah kisah benar tentang pengiklanan pada muka tu seller. Okay. Jadi ini sudah Akta Makanan. Mana selingan kita? Akta Makanan 1983. Ini peraturan lah. Akta Makanan 1983 merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan. Ini dia punya fungsi lah. Kenapa akta ni digubal pada tahun 1983 untuk melindungi orang ramai lah. Bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Makanan lah tentang pemakanan. Okay, untuk melindungi orang ramai. Secara ringkas, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau merosakkan kesihatan. Macam contoh, kamu makan, actually dia tidak pun jual makanan beracun tu, cuma dia cuai. Soalnya di restoran lah, lalat kan, lalat hinggap di makanan, dia tidak tutup, tidak monitor. Bila lalat hinggap ada telur, kita pun makan sedap. Ada perisa tambahan, ada lauk tambahan, telur lalat, sedap tu. Okay. Okay, ada lauk tambahan, telur lalat, makan sakit perut, sudah. Maksudnya kita sudah keracunan. Jadi akta ni lah yang kita gunakan. Okay? Mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali. So mungkin pengguna tu mungkin akan melawan. Mana dah saya jual makanan beracun, dia kata. Mana juga saya tahu kalau lalat tu bertelur di situ. Jadi di situ dia cuba membela diri dia lah. Okay? Jadi dalam akta ni tetap peniaga tu yang bersalah lah. Okay? Sebab dia sudah menyebabkan makanan yang dijual tu menyebabkan menjejaskan kesihatan pengguna. Okay? Sudah menyebabkan kirit-birit dan sebagainya lah. Jadi dia kata dia bukan dia sengaja dan dia tidak pun menjual makanan yang beracun. Sudah memang lalat tu yang mau bertelur di situ. Jadi di situ yang betul lalat tu bertelur di situ, tapi itu adalah di bawah tanggungjawab dia sebagai peniaga. Sepatutnya dia menjaga kebersihan restoran dia. Jangan biar sampai lalat bersifat-sifat berterbangan merumuni makanan yang disediakan. Jadi maksudnya dari segi kebersihan dia punya tanggungjawab. Dia mesti pastikan restoran dia bersih, tidak ada lalat. Kalau dia restoran dia bersih, mustahil ada lalat. Kalau kotor tu yang ada banyak lalat. Jadi dia kena lah. Okay. Disabitkan kesalahan oleh mahkamah, dipenjara lah. Jadi 1983. 1985 pula, undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 83. Dia merujuk kepada Akta Makanan 83 tadi. Dia tambah baik lagi, 85. Okay. Dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Okay. Jadi peraturan makanan 1985 ialah undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983. Okay. Ya, tipe 83 punya akta lah kan. Dia tambah baik lah. Sama juga untuk membantu orang ramai memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Okay. Sebagai contoh, mengikut peraturan makanan 85, maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara-perkara seperti rajah. Ini rajahnya. Okay. Ini dia. Dalam makanan, ini apa ni? Roti. Kalau kita pasal roti, contoh ni pun roti. Okay. Label. Jadi kalau kamu pergi kedai mana-mana pun, apa-apa lah, bukan saja roti, makanan tin ke keropok ke apa, semua tu mesti ada label. Itu adalah orang kuatkuasakan daripada Akta Peraturan Makanan 1985 lah, yang bersumberkan daripada Akta Kawalan Makanan 1983. Ini 85, dia kuatkuasakan lagi. Setiap produk makanan yang dijual mesti ada label. Okay. Dan antaranya mesti ada
Akuan pemakanan, menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Tinggi kalsium, kalau tinggi kalsium ada akuan lah, memang ini tinggi kalsium. Kalau di tinggi protein, dia beritahu ini tinggi protein. Dia ada akuan pemakanan. Pelabelan makanan, apa yang ada? Maklumat mengenai kandungan pemakanan suatu produk. Okay. Maklumat, semua itulah. Berapa banyak kalori dia, tenaga dia berapa, kolesterol dia berapa, protein dia berapa, itu semua. Okay. Penyataan aditif makanan, adakah bahan tambahan makanan di dalam makanan tersebut? Perlu menyatakan sama ada semua aditif makanan yang dibenarkan, iaitu bahan pengawet, aditif ni bahan pengawet, pewarna, perisa, penambah perisa, antioksidan dan kondisioner makanan. Semua tu mesti dimasukkan kalau makanan tu memang menggunakan benda-benda tu. Kalau tiada, tiada lah. Ya, kalau dia tiada, beritahulah tiada aditif makanan, ataupun tiada bahan tambah makanan, dia akan beritahu juga. Kalau ada, dia senaraikan apa yang ada. Okay. Kemudian penyataan berat mengenai kuantiti atau berat atau isi padu. Penyataan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut ada, memang boleh nampak tu dia berbeza. Ada 400 gram, ada 100 gram, contohlah. Penandaan tarikh, pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melepasi tarikh luput. Tengok dia punya expiry date, mesti ada. Ini wajib mesti ada. Kalau tiada, jangan belilah. Okay. Okay. Maklumat pengeluaran, nama dan alamat penghilang. Sudah senang. Kalau kamu makan tu tiba-tiba keracunan makanan, kamu boleh carilah pengeluarnya. Cari dah. Mau buat tuntutan. Okay. Arahan penyimpanan, ikut arahan penyimpanan yang disarankan. Sama ada disimpan pada suhu bilik, disimpan dalam suhu sejuk, dia akan beritahu lah. Ataupun jangan disimpan dekat dengan bahan mudah terbakar, ataupun jangan simpan pada suhu yang tinggi. Dia akan beritahu lah. Dan ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Okay. Ramuan lah, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat, dalam contohnya roti lah, tepung gandum, susu tepung, contohlah, mengikut susunan menurun dia, semakin berapa banyak tepung gandum yang banyak, tepung gandum dulu, lepas tu susu tepung, yang kedua banyak kuantiti dia, sampai kuantiti yang paling sedikit. Okay. Nama sebutan sebenar makanan, nama yang jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Roti, namanya roti, bisa roti, janganlah nama tu roti, dia tulis lagi coti, roti apa coti pula. Okay. Jadi dia mesti jelas, kalau roti lah, jangan letak nama lain, nama Muhammad Roti, kenapa apa nama lain lagi, mau nama-nama glamour contoh lah. Jadi kalau roti. Okay. Kalau nama Umair, tiba-tiba nama glamour apa, Umair the Archers, itu nama glamour. Jadi kalau jualan dalam label makanan, dia mesti nama betul. Kalau nama dia roti lah, nama dia Umair lah. Okay. Status halal makanan, ini yang biasa. Okay. Imbas kembali tempat makanan atau produk makanan yang memamerkan logo halal Malaysia. Okay. Ceklah label bungkusan tu, cari logo halal Malaysia yang dituliskan oleh Jakim. Kalau tiada, jangan beli. Tempat makan atau produk makanan yang memamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Bagaimana pula kalau yang restoran seafood, kebanyakannya seafood ni Cina, dia punya toke. Kadang-kadang kita pun cari, mana halalnya? Dia kata serve no pork. Serve no pork halal tu kan, dia ada tiada pork. Tapi kamu tak tahu halal dia punya kuali, periuk, belanga, sudu, apa, kejadah semua tu. Bekas bekai goreng apa tu. Jadi better jangan. Kalau dia kata serve no pork saja, jangan masuk lah. Okay. Make sure kamu nampak ada halal Jakim di restoran seafood itu, then masuklah. Maksudnya restoran itu telah dilawat oleh Jakim dan dia cek semua peralatan, kebersihan semua. Okey, dah sah, itu memang bersih, bebas daripada benda-benda yang haram, and then dia akan letakkan logo halal Malaysia lah di situ, mensahkan halal. Kita pun yakin dan yakin-yakinnya masuklah. Okay. Kalau tiada, jangan
serve no pork saja tidak memadai. Maksudnya itu dia sendiri yang buat serve no pork. Dia peniaga itu sendiri, dia yakinkan orang bahwa dia tidak hidangkan ini khinzir. Khinzir tu. Okay. Tiada, tapi alat yang dia gunakan tu belum tentu. Mungkin dia pernah menggoreng apa dia punya makanan sana, kita tahu kan. So jangan. Wih, habis lah, Allahu Akbar, bestnya habis, Alhamdulillah. Nah, habis. Itu yang akhirnya pasal senopok pula ya. That's all for today. Oh, awal apa ni? Awal 15 minit kan. Oh, bagus lah. Okay, so that's all for today, guys. Bab 2 habis. Agak lagging-lagging tak punya suara ni? Kan sangkut-sangkut kan? Macam lain agak bagus. Okay. So, itu je untuk hari ni. Maksudnya awal kita habis kan? Ada yang baru masuk tadi tu 11.30 baru masuk. Wah, 11.45 habis. 15 minit je stay. Bagus lah. Siapa tadi tu? Okay. So, kalau tidak soalan, memang tidak soalan lah sebab dia banyak baca ya kan. Bukannya ada apa-apa pun di sini. Yeah. Cikgu. Saya ada soalan. Apa soalan? Adakah digalakkan untuk keluarga emas ataupun orang tua mengambil suplemen? Okey. Adakah digalakkan warga emas untuk ambil suplemen? Okey. Warga tua warga emas. Okey, itu macam kita bincangkan tadi, keperluan nutrisi dalam badan kita ni setiap hari berubah-ubah. Kita tidak dapat tentukan dengan tepat apakah nutrisi yang kita perlukan pada hari ini, hari esok, lusa dan seterusnya. Okey, jadi soalan yang tadi itu pasal warga emas. Warga emas actually dia memang dari segi kesihatan dia semakin merosot lah. Okay? Dan dia actually memerlukan nutrisi tambahan. So, cuma jumlah dia tu, kuantiti yang kita perlu berikan tu kita tidak tahu. Jadi untuk sebelum dia mengambil suplemen tambahan, dia perlu refer dulu dengan doktor. Okay, macam doktor yang cakap ni. Okay. Yang maksudnya warga emas tu kita bawa dia pergi klinik lah, jumpa doktor, minta saranan dia. Apakah suplemen yang sesuai, dan doktor yang akan lebih tahulah berapa dia punya sukatan yang perlu diambil oleh warga emas tersebut. Sebab memang kalau diikutkan, digalakkan untuk ambil suplemen tambahan sebab pemakanan kita sehari-hari belum tentu seimbang. Jadi perlu untuk warga emas ni dia perlukan keseimbangan untuk mengekalkan kesihatan dia. Keseimbangan suplemen lah, vitamin nutrisi, keseimbangan nutrisi yang diperlukan dalam badan sebab dia sudah warga emas. Okay? Jadi dia perlukan keseimbangan dan perlukan itulah dapatkan nasihat doktor jugalah. Okay? Tidak boleh ambil sesuka hati. Kamu nampak online terus beli. Perlu refer sebab kita tidak tahu kesihatan warga emas tu. Contohlah mungkin ibu bapa kita yang sudah warga emas ataupun atuk nenek kita. Okay? Kita tidak tahu apa penyakit organ-organ dalaman dia, apa sebenarnya. Nampak sihat tapi organ dalaman dia tu kita tidak tahu. Kuatkah, mampukah terima suplemen yang dia akan ambil nanti. Memang betul suplemen tu membekalkan nutrisi, tapi bergantung kepada tahap penerimaan organ dalaman individu masing-masing juga. Jauh mana dia dapat tahan. So organ orang warga emas ni just the weak. Dia organ-organ dalaman kita ni secara asasnya fungsi dia memproses apa yang masuk dalam tubuh badan kita. Semualah makanan, suplemen, khasiat nutrisi semua tu organ dalaman kita akan proses. Jadi untuk warga emas, organ-organ dalaman tu sudah berumur sangat lanjut sudah dan semakin weak. Jadi ketahanan dia tu untuk memproses tu kita tidak tahu setakat mana kekuatan dia. Takut nanti suplemen yang sepatutnya memberikan faedah kesihatan kepada warga emas tersebut akan jadi memudaratkan sebab organ dalaman tidak kuat untuk proses. That's why perlu nasihat doktor dulu. Cek dulu macam okey ke tekanan darah, okey semua, organ dalaman okey semua. Artinya bolehlah ambil ni. Tapi kalau sudah vitamin C tu okey tu, vitamin C apa semua. Cuma takut suplemen yang lain lah yang mungkin yang perlu pemprosesan yang agak berat sikit, organ dalaman kerja keras. So kalau bagi pendapat cikgu untuk warga emas, yes,
digalakkan untuk ambil suplemen, tapi mesti nasihat doktor. Tidak boleh kita sendiri yang tentukan. Sebab kita bukannya pakar dalam kesihatan. Okay? Cuma kita tahu sedikit pengetahuan lah tentang bahawa kita perlukan suplemen tambahan untuk dapat nutrisi yang seimbang. Itu je lah. Okay. Ada lagi saya. Apa lagi? Kalau kanak-kanak di bawah 13 tahun ke bawah, Okay. ada kalau ambil suplemen? Kanak-kanak di bawah 13 tahun ke bawah untuk ambil suplemen. Okey. Kalau pendapat cikgu, macam sama juga. Kalau kanak-kanak dia punya organ masih muda, masih kuat, okey. Tengok tahap dia punya keperluan keperluan, kalau kita perhatikanlah macam mana dia punya sekarang 13 tahun ke bawah, artinya sekolah rendah lah kan. Tengok dari segi kesihatan dia juga. Kalau memang dia kita nampak weak apa semua, artinya dia memang perlukan suplemen. Tapi kalau dia aktif, rasanya untuk yang asas lah, kalau untuk yang asas untuk kekalkan dia punya kesihatan, mungkin vitamin C apa semua tu boleh lah. Kalau yang selain itu rasanya belum, tidak perlu kalau dia aktif, sihat apa semua. Kita tengok daripada dia punya aktiviti harian dia. Kalau dia aktif, artinya dia sihat. Artinya dia punya nutrisi itu memang masih di tahap yang okey lah, normal. Okay, kalau dia macam memang weak, macam tidak aktif, macam ada something yang kita nampak, kenapa ya macam tidak macam kanak-kanak yang lain. Macam dia banyak slow lah, dia tidak bermain apa semua. Artinya mungkin ada nutrisi yang kurang dalam tubuh badannya. Jadi kita boleh tambahlah, bagilah dia vitamin yang tertentu. Kalau kanak-kanak ni memang dari segi organnya masih kuat, jadi kita bolehlah beli di farmasi vitamin tertentu, ikutlah dia punya preskripsi dalam botol tu berapa untuk kanak-kanak umur sekian berapa tablet, bolehlah. Okey. Kanak-kanak kalau warga emas perlu refer juga doktor lah. Kalau untuk kanak-kanak kita sendiri yang perhatikan, okey, macam mana dia punya aktiviti, keaktifan dia setiap hari. Kalau dia memang nampak lesu saja, perlukan suplemen lah. Jadi kita boleh beli di farmasi apa-apa yang berkaitan lah, vitamin-vitamin tertentu untuk anak-anak. Okey. Ada lagi? Terima kasih, Cikgu. Okey. Ada lagi? Macam doktor pula dasar hari ni. Aduh. Kalau tiada, kita tangguhlah kelas dah. Kita akan sambung lagi minggu depan. Masuk bab baru, bab 3. Kelestarian alam sekitar ke apa benda tu. Okay, bab 3. Okey? Sudah? Okeylah. Terima kasih semua atas kehadiran dan kerjasama dan respon. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Right.